Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat pengurusi Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat bersama-sama solat maghrib berjamaah dan insya-Allah disambung dengan isyak berjamaah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan syafaat baginda lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah pada hari ini kita akan mengkhatamkan kalau sempat kitab Akidah Ahli Iman. Kita setelah menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat dengan zahirnya Imam Mahdi. Itu kita dah terangkan pada bulan lepas. Lalu kita sambung tentang Nabi Isa. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa nuzuli Isa ibni Maryam alaihi salam bisyami. Dan tanda daripada alamat kiamat adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam bisyam, iaitu di tanah Syam. Syam ini berarti termasuk Syria, Lebanon, bahagian dari Jordan sikit. Ini nama dia Syam. Jadi Lebanon itu Syam, termasuk Syam. Tapi lebih spesifik dia adalah Syria. Dan di Syria ini lebih terutama lagi Damaskus, Damsyik. Jadi kota Damsyik ini termasuk kota yang tua, yang lama. Maksud yang lama ni, jadi zaman pra-Islam dah jauh. Sebelum itu sudah menjadi salah satu kota utama di Timur Tengah. Ini Syam, iaitu dipanggil dengan iaitu dipanggil juga dengan Syria, Lebanon. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi Nabi Isa nanti akan turun di situ. Menurut beberapa sumber yang lain, turunnya nanti di tempat makam Yahya the Baptist, kan? Nabi Yahya, John the Baptist tu, atau nama Islam dia Nabi Yahya. Nanti akan turun di situ. Di masjid. Jadi di Damaskus ini ada masjid tertua, nama dia Masjid Umayyad. Masjid Umayyad atau Masjid Dimash ni ada Masjid Umayyad. Masjid Umayyad ni masjid tertua. Dibuka zaman Sayyidina Umar. Masa dibuka tu dulunya gereja. Jadi bila Islam mengambil Syria dan mereka masuk Islam, maka gereja itu berubah menjadi masjid. Sebab itu tum Yahya punya tu atau makam Nabi Yahya tu ada dekat dalam koridor masjid tersebut. Itu di Syam. Jadi menurut satu riwayat diturun di situ. Mujaddidan li hadhil millah ghairan nasikhin laha. Dia dalam keadaan memperbarui. Maksud memperbarui ini adalah tajdid. Jadi dalam Islam
tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khatmul anbiya, sudah ditutup, seal of prophethood, means kenabian tu dah ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa dia nabi, tapi dia kan nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dan dia ini tidak disalib, tidak mati, tapi diangkat ke syurga, kan? Lalu nanti dia akan turun. Turunnya itu bukan sebagai nabi membawa syariat yang baru, tapi meneruskan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan ini kita panggil tajdid. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahawa nanti setiap 100 tahun akan ada satu orang sebagai mujaddid. Mujaddid itu adalah dia ini membawa pembaharuan di dalam agama, bukan menukar syariat. Tak. Maksud tajdid itu, pembaharuan tersebut adalah menghidupkan balik tradisi yang sudah hilang. Ini. Atau dianggap sebagai tokoh yang menyelamatkan agama ini daripada kerusakan zaman. Itu dipanggil tajdid. Imam As-Suyuti dia karang satu kitab khusus, risalah khusus menerangkan mujaddid versi dia, version Imam Suyuti. Imam Suyuti ini meninggal 911. Dia seorang al-hafiz, hafal lebih dari 200,000 hadis. Seorang sufi yang hebat, muhaddis tapi sufi. Jadi dia bagi nama-nama tokoh mujaddid. Imam Syafi'i misalan dia kurun ke-3 Hijriah. Lalu kurun ke-4 Hijriah dia sebut nama tokoh. Lalu Imam Al-Ghazali, lalu Imam dia sebut satu-satu sampailah zaman dia. Kan? Lalu ulama lain menyebutkan. Jadi kita tak kata pasti dia itu mujaddid yang disabdakan oleh Nabi, tapi dianggarkan. Maksud dianggarkan tu tokoh yang membawa pembaharuan di dalam syariat Islam ini supaya tetap dijaga syariat Islam ini. Jadi bagi nanti Nabi Isa alaihissalam turun sebagai mujaddid li hadhil millah, bagi agama ini, ghairan nasikhin laha, yang bukan merubah syariat tersebut. Hakiman bi kitabillah, hakiman bi kitabillahi, dan berhukum. Maksudnya dia itu meneruskan dan membawa hukum hakam sesuai Quran dan Sunnah. Hakiman bi kitabillah, itu maksud dia. Yang dimaksudkan di sini bahawa syariat yang dibawa nanti, syariat Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan nusus-nususnya. Kal khalifati, seperti khalifah, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti khalifah. Khalifah ini diisyaratkan bahawa sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dah bahas. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi ini adalah 4 sahabat yang menjadi khalifah yang dipanggil dengan Al-Khulafa'ur Rashidun. Khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk, yang mendapat petunjuk kepada jalan kebenaran. Maka setelah 4 khalifah ini, sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya juga bahawa nanti setelah berapa tahun tidak ada lagi khalifah, akan tetapi Islam mula diperintah oleh muluk. Waktu itu seperti raja-raja, raja Arab. Muluk itu adalah raja Arab. Maka betul lah pada waktu itu, setelah Sayyidina Hasan Hussein, Hasan telah meletakkan jawatannya sebagai khalifah, diganti oleh Muawiyah, dan setelah itu bermulalah dinasti yang dipanggil dinasti muluk atau dinasti beraja yang bernama dengan Umayyad, dinasti Umayyad.
Setelah dinasti Umayyad pindah ke Abbasid. Setelah Abbasid pindah ke di Maghribi tu, dia ada daulah dia sendiri yang dipanggil dengan Mamlakah Maghribiyah ni. Morocco ni dia ada dinasti-dinasti dia, Idrisiyah, and then Murabitun, Muwahidun, Ma'riniyun dan lain-lain, sampailah Sa'diyun, sampailah kepada Alawiyun. Ini misalan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan yang menarik dia, tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya di situ. Dia tu nanti setelah Abbasid, kejatuhan Abbasid, lahirlah muluk dipanggil dengan Mamalik. Mamalik ini sebenarnya hamba-hamba yang nanti tuan-tuan dia meninggal, maka dia jadi raja. Yang sehinggakan pada waktu itu mereka berusaha untuk menyuruh Imam Izzuddin bin Abdissalam keluarkan fatwa untuk tarik rakyat ni, tarik duit tax daripada rakyat untuk dikumpulkan untuk lawan fisabilillah terhadap golongan Crusades. Kan Crusaders daripada Eropah datang. Maka apa jawab Izzuddin bin Abdissalam? Kita kena jual dulu Mamalik ni, kena jual dulu. Dah jual semua Mamalik ni, sebab diorang ni hamba lagi. Baru boleh, kalau tak cukup baru boleh ambil daripada rakyat waktu itu. Lalu sebab itu ulama menjuluki atau memberi nama kepada Izzuddin bin Abdissalam sebagai Sultanul Ulama. Ini nama dia, Sultanul Ulama. Maka setelah Mamalik barulah lahir dinasti Uthmaniyah, Daulah Uthmaniyah yang beratus tahun menjaga umat Islam, menjaga Islam daripada serangan Eropah, daripada serangan Crusade, daripada Mongol, daripada macam-macam, sampailah ia dijatuhkan oleh Yahudi dan juga orang-orang musuh dari dalam sendiri, dalam Turki, dan akhirnya runtuh. Kalau waktu itu Islam tak berpecah, tak jatuh. Jadi bila dia sebut kal khalifatil Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti yang akan seperti khalifah yang empat adalah Nabi Isa alaihissalam. Atas dasar inilah juga banyak ulama seluruh dunia, termasuk di beberapa negeri di Malaysia, dan termasuklah juga Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Selangor memfatwakan tentang bahayanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir, bahawa kerana Hizbut Tahrir ini dia ingin menolak pemerintahan yang sah pada hari ini, seperti kita yang ada dekat Malaysia ni, yang berparlimen ni, ingin dibatalkan, dan dia nak khilafah Islamiah. Kita kata bukan kita tolak khilafah, tapi Nabi Muhammad SAW sendiri telah mengkhabarkan kepada kita bahawa khilafah itu hanya sampai berapa tahun tu, 40 ke 60 tahun sahaja. Setelah itu tidak ada khilafah, diganti dengan muluk, dan nanti barulah datangnya Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman nanti. Jadi bukan sekarang. Jadi tak guna untuk bergerak ataupun mengangkat bendera, berdemonstrasi ataupun provok untuk berkempen mendirikan khilafah. Dah tak boleh dah. Sudah tidak ada. Kerana ini, dan kalau dia kata macam mana dengan Uthmaniyah kan khalifah. Uthmaniyah dia dari segi khalifah kita bernama dengan khalifah. Akan tetapi hakikatnya ia adalah bukan yang dimaksudkan di dalam khilafah sebagai khilafah Ar-Rashidun. Akan tetapi mereka adalah daulah, kita panggil daulah Uthmaniyah, di mana dinasti yang telah sangat banyak berjasa untuk membela Islam. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan yang ada di alam Melayu ini, kesultanan-kesultanan yang ada di alam Melayu ini, yang bertahun-tahun berusaha untuk menjaga umat Islam dan menjaga agama Islam daripada ancaman-ancaman luar. Hadiri wal hadirah hafizakumullah. Cuma yang boleh mengganti khalifah Ar-Rashidun nanti hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Lalu dia sebut dekat sini ma'aqiyami wasfin nubu'ati bihi, iaitu beserta dengan apa? Iaitu dia ini akan menunjukkan sifat-sifat kenabian padanya, walaupun dia itu sebagai khalifah meneruskan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
akan tetapi nantinya Nabi Isa tersebut tetap menzahirkan sifat kenabiannya, sifat iaitu kesempurnaan sebagai manusia yang kamil, manusia yang sempurna. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Fayaqsiru saliba, maka pada waktu itu Nabi Isa sendiri yang akan menghancurkan, memecahkan dan meruntuhkan salib-salib. Salib-salib. Wa yaqtulul khinzira, dan dialah yang nanti akan membunuh khinzir-khinzir. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Wa yubtilul jizyata fala yaqbalul illal imana, maka pada waktu itu nanti terbatallah hukum hakam jizyah. Apakah hukum hakam jizyah? Jizyah ini adalah teks ataupun pajak cukai yang diambil daripada kafir zimmi. Kafir zimmi yang duduk di negara Islam, dan mereka akan dilayan seperti rakyat. Kan? Dia sama, everything is equal. Dalam erti sampai baginda SAW bersabda, man adza zimmiyan faqad adzani, barang siapa yang mencederai, melukai atau membahayakan nasib seseorang zimmi, kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku. Baginda SAW sabda seperti itu, menunjukkan bahawa haram dan dilarang, bahkan boleh dihukum, bukan boleh, bahkan mesti dihukum mana-mana umat Islam yang melakukan perkara yang tidak baik terhadap orang yang bukan Islam, yang zimmi, yang hidup bersama orang Islam dalam satu negara tersebut. Ini ada. Dan zimmi ini dia punya kontrak dia hanya satu, dia bayar jizyah. Dia bayar, nama dia jizyah. Dia ada kewajipan teks. Kerana apa? Kerana umat Islam ada kewajipan zakat. Kita umat Islam, kita kena bayar zakat. Dan orang yang bukan Islam, dia membayar jizyah. Ini. Itu yang pertama. Dan ada lagi dua jenis orang yang bukan Islam yang hidup bersama orang Islam. Dipanggil dengan kafir musta'man, atau kafir yang ditakmini sultan. Dia ini orang yang bukan Islam, tapi dia tidak bayar jizyah, cuma dia mendapat keamanan, dapat protection daripada kerajaan, daripada pemerintahan kerajaan Islam tersebut. Maka dia juga diharamkan untuk dilukai atau diancam. Bahkan dia memiliki hak juga yang sama. Dan yang ketiga, kafir ahdi atau muahad, yang mana dia ini ada perjanjian. Contoh dia datang dari negara yang bukan Islam, akan tapi ada muahad, ada perjanjian, ada suatu kontrak yang menyebabkan dia juga dilindungi oleh orang Islam. Maka mereka semua tidak boleh untuk dicederakan, tidak boleh untuk dilukai, dan mereka harus dijaga hak-hak mereka sama seperti citizen-citizen yang lain. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Maka nanti pada waktu Nabi Isa AS yubtilul jizyata, dah tak ada lagi jizyah. Kenapa dah tak ada lagi jizyah? Kerana pada waktu itu tidak ada lagi orang yang tidak beriman. Semuanya beriman pada waktu itu. Fala yaqbalul illal imana, maka pada waktu itu tidak ada yang diterima melainkan semuanya keimanan belaka. Jadi itulah zaman katanya paling indah, paling cantik setelah zaman Nabi Muhammad SAW, setelah zaman sahabat ni. Maka pada waktu itulah, jadi setelah terputus berapa lama kita ni, berapa ribu tahun ni, 1400, 1300 tahun terputus. Maka pada waktu itu kehidupannya adalah sangat-sangat indah. Cuma dia sekejap je, dia tak lama. Setelah itu sedikit demi sedikit orang yang beriman ditarik oleh Allah SWT nyawanya, sehingga tidak ada lagi orang yang beriman, yang ada hanya orang-orang yang mengufuri Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Dan itulah zaman yang paling buruk dan paling yang dalam sabda Nabi SAW adalah zaman yang kalau boleh jangan kita termasuk jail ataupun kita panggil generasi yang hidup pada zaman itu. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Maka setelah kerusakan itu barulah dikeluarkannya Ya'juj wa Ma'juj,
untuk dihancurkan dunia ini, keluarnya dabah dan lain-lain. Dabah ni iaitu binatang, dan juga asap dan lain-lain yang akhirnya akan mendatangkan pada terbitnya matahari daripada barat, dan akhirnya akan terjadi kiamat. Hadiri wal hadirat. Ya, Dajjal saya dah terangkan pada minggu lepas, sebelum, iaitu pada waktu Nabi Isa AS turun, sebelum Nabi Isa turun, keluar dulu Dajjal. Waktu Dajjal keluar itu, nanti dia akan memesongkan umat seluruh dunia. Bukan hanya umat Islam, orang yang tak percaya Tuhan pun akan percaya Tuhan, tapi percaya dia Tuhan. Sampai macam tu fitnah dia. Okey, hadiri wal hadirat hafizakumullah. Lalu diteruskan oleh muallif was-sahabi, perbahasan tentang sahabat. Jadi di dalam akidah ini, setelah kita selesai semua perbahasan tadi, sam'iyat kita dah habis, nubuat kita dah habis, keilahiyat kita dah habis, ketuhanan dah habis, kenabian dah habis, tentang akhir akhirat dan sam'iyat kita dah habis, maka kita masuk perbahasan sahabat. Kenapa pembahasan sahabat ini dibahas oleh ulama? Kerana ini yang memisahkan antara kita dengan golongan Syiah yang sesat. Di manakah pemisah dia? Salah satu tanda yang paling besar, golongan Syiah takkan sekali-kali redha dengan beberapa para sahabat. Bagi mereka sahabat ini kufur. Kan? Mereka mengkafirkan para sahabat. Jadi dijelaskan di sini akidah ahli sunnah wal jamaah. Was-sahabiyyu, adapun sahabat, para sahabat, siapakah dia? Definisi dia: al-mu'minul ladzi ijtama'a ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup. Bukan setelah wafat baginda SAW, dalam keadaan hidup pernah bertemu dengan Nabi SAW. Kalau penjelasan lebih detail, walaupun sekejap, dalam keadaan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah syarat sahabat. Walaupun sekejap, walaupun kecil. Dia kata walaupun kecil. Jadi contoh dia, Syiah mempertikai Sahih Bukhari itu dipertikai. Kerana apa? Dalam Sahih Bukhari ini ada rawi nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni jumpa Nabi hanya 2 tahun. Tapi dalam masa 2 tahun itu, hadis yang dalam Sahih Bukhari ini Abu Hurairah paling banyak. Seorang Syiah ni dia kata, macam mana boleh Abu Hurairah 2 tahun je jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam kitab Sahih Bukhari dia yang paling banyak. Dijarhulah, dikritik. Dan beberapa orientalis ambil kritikan tersebut. Beberapa anti hadis pun ambil kritikan tersebut. Anti hadis ni sebenarnya tak ada ilmu sangat, tapi orang bila dia cakap ni, orang yang jahil ikut-ikut sama. Terikut-ikut dengan dakwa-dakwi dia. Macam ni lah kita kata, takkanlah Abu Hurairah 2 tahun jumpa Nabi, hadis dia paling banyak dari Sahih Bukhari. Orang yang tak ada ilmu dia terus lah betul lah. Contoh dia. Jawab ulama, pertama kita kena tahu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pada awal bertemu Nabi terkenal bahawa dia tidak memiliki hafazan yang kuat. Dia ni cepat lupa. Tapi dia cakap kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku ni cepat lupa. Tolong bagi aku nak kuat ingatlah." Maka Rasulullah SAW ludah dekat dia punya ridak tu, dia punya ridak kain dia tu, ridak tu lalu diberikan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lebih kurang macam itulah cerita dia. Dan ini termasuk karamat yang didapatkan kepada Sayyidina Abu Hurairah daripada Rasulullah SAW, doa yang didapatkan. Maka setelah itu Abu Hurairah, dia memang photographic memory, sehingga kan dia habiskan 2 tahun bersama Nabi Muhammad SAW, berusaha untuk mulazamah, mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman dan sunnah daripada baginda SAW. Dan selalu diajarkan kepada tabi'in, kan? Disambungkan kepada sahabat lain dan tabi'in terus. Dan sanadnya itu, sebab itu dia banyak dalam kitab Sahih Bukhari. Ini kita kena tahu sebab tu. Salah satu alasan dia. Selain daripada dia berbeza, yang kedua isu lain,
Ulama kata sebab dia berbeza dengan sahabat yang lain. Kerana sahabat lain mereka banyak syughul, banyak kesibukan tentang urusan jihad, tentang urusan pentadbiran agama Islam, pentadbiran Madinah, khalifah-khalifah, banyak isu yang dia kena selesaikan. Jadi untuk dia mengajar tabi'in itu kurang. Dia lebih banyak terus order. Kira macam kita ni baru masuk Islam nak belajar solat, takkan nak jumpa terus Syekh Kabir, Syekh Mufti saya belajar nak solat, contoh dia kan. Mesti dia kata pergi belajar dengan ustaz tu. Lebih kurang macam itulah gambaran dia. Maka oleh sebab itu Sayyidina Abu Hurairah termasuk yang paling banyak meriwayatkannya. Selain daripada itu iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang dimaksudkan dengan sahabat tadi, jumpa Nabi Muhammad SAW walaupun sekejap dan keadaan beriman dengannya walaupun dia masih kecil. Ini. Jadi itu adalah sahabat. Lalu sahabat ni macam mana? Kulluhum udulun. Seluruh mereka, sekalian mereka, kesemua sahabat adalah adil. Jadi jangan kita fasikkan dia. Lawan adil itu fasik. Hari ini golongan Syiah kafirkan Muawiyah. Syiah ni Muawiyah kafir. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kafir. Saya di Maghribi dulu pernah pelajar Indonesia, dia ada persatuan dia PPI, Persatuan Pelajar Indonesia Maroko. Dia datangi tetamu dari PPI dari Iran. Memang sengaja datang bawa berkotak kitab Syiah. Dihadiahkan ke PPI Maroko. Tapi Maroko ni ahli sunnah. So dia orang takkan nak buang. So dia orang letak dekat perpustakaan PPI itu paling tinggi atas sekali. Rak paling atas biar budak-budak kecil tak pegang. Lebih kurang macam itulah. Lalu saya pergi sana, saya tengok tu, saya pula panjat saya nak baca. Saya ambil, dia ada 2 jilid. Dia tulis kat depan tu Aisyah radhiyallahu, bukan, dia tulis nama dia Aisyah sahaja. Terus bila saya buka 2 jilid tebal tu, isi dia dari awal sampai akhir hanya memburukkan, mengkafir, menghina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini kejahatan jenayah yang dilakukan oleh golongan Syiah. Jadi kita i'tikad ahli sunnah apa? Semua sahabat ni udul. Hatta Muawiyah sekalipun. Memang betul Sayyidatuna Aisyah berperang dengan Sayyidina Ali di dalam perang Jamal. Tapi kita kena tahu, dia itu dalam keadaan ijtihad, itu ijtihad dia. Kalau salah, dia dapat 1 pahala. Kalau betul, dapat 2 pahala. Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali kerana menuntut darah, kita panggil blood money. Kerana Sayyidina Uthman adalah keluarga Sayyidina Muawiyah. So dia nak blood money itu, tapi tak dapat. Maka terjadilah peperangan, nama dia peperangan Siffin. Ini kita kena faham. Tapi yang benar siapa? Ali yang benar, bukan Muawiyah. Kita kata Muawiyah salah. Tapi boleh tak kita kata dia kafir? Tak boleh. Boleh tak kita kata dia fasik? Siapa kita nak kata dia? Dia ini kutabil wahyi. Kutabil wahyi ini maksud dia termasuk yang menulis wahyu, menulis Al-Quran. Kan waktu para sahabat mengumpulkan Al-Quran, salah seorang penulis tersebut adalah Muawiyah. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar Haytami karang kitab Fadailul Muawiyah, keutamaan dan kelebihan Sayyidina Muawiyah. Walaupun anak dia seorang yang fasik, anak dia Yazid. Yazid ini terkenal minumlah, terkenal dia ini melakukan perkara yang haram, dia fasik, ya. Kita nak kutuk dia tak ada masalah. Ulama beza pendapat. Ada yang kata Yazid ini kafir, ada yang kata tidak kafir, tapi cukup hanya fasik dan murtakibul kabirah, dosa besar. Ada yang kata macam tu. Dan ini yang pendapat yang muktamad menurut Imam Ibn Hajar Haytami. Kita tak kafirkan dia. Mana ada ulama ahli sunnah mengkafirkan dia. Hatta habaib Yaman yang dituduh Syiah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya ada kitab dia ni, kitab dia pun ada kat sini. Memang dalam tu disebutkan khulafah yang 4, khalifah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, ini semua khalifah. Para sahabat ini udul. Tiba-tiba datang hari ini, sebab dia Habib, kita tuduh dia Syiah. Nama dia belakang dia Al-Husaini, kita tuduh dia Syiah. Ini perangai hodoh orang macam ni. Ustaz-ustaz kalau cakap macam tu memang bukan ustaz. Saya kata terus terang, kita kalau nak menilai seorang kena dengan ilmu. Dan ahli sunnah wal jamaah tidak memfasikkan, tidak mengkafirkan
mana-mana para sahabat, dan Muawiyah salah seorang daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yazid bukan sahabat. Yazid dia bukan sahabat. Tapi Sayyidina Muawiyah adalah sahabat. So kita tidak boleh mengkafirkan dia. Sebab itu dia kata kulluhum udulun, seluruh mereka udul. Tapi muncul pula pada hari ini ngaku ahli sunnah wal jamaah, ngaku Asy'ariyah Maturidiyah, tapi dia bukan kata apa, dia fasikkan Muawiyah. Bagi dia Muawiyah ini dosa besar, dia ini burat ni pemberontak, dia ini fasik, macam-macam dia kata Muawiyah pun muncul pada hari ini. Dan ini pun orang yang perlu kita hati-hati. Kalau guru kami iaitu Habib Omar bin Hafiz memang melarang golongan macam ni, golongan takfiri, perlu dijauhi. Walaupun dia ngaku Asy'ariyah Maturidiyah, tapi kalau dah mula kata macam ni perlu dijauhi. Kerana kita dilarang untuk berkata buruk kepada para sahabat. Kita tak hidup zaman dia, mana kita tahu? Kita tak hidup. Oh, khabar macam ni, khabar-khabar yang datang tu macam-macam boleh diinterpretasi. So kita jangan sampai lidah kita pada hari ini mencaci ulama-ulama terdahulu, mencaci orang-orang yang terdahulu. Mereka adalah umat yang qad khalat, yang telah lampau. So kita kata yang baik-baik saja. Tak perlu kita kata pergaduhan para sahabat ni, tak perlu. Wa hum afdalu min sairil bashar ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Iaitu mereka ini, jadi para sahabat ini adalah lebih afdal dari seluruh manusia yang datang setelahnya, iaitu setelah kenabian. Wa afdaluhum, siapakah paling afdal di kalangan mereka? Sayyidina Abu Bakar, summa Umar, summa Uthman, summa Aliun, summa baqil asyara, summa ba'da dzalika bainahum tafsilun. Paling hebat di kalangan para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kalau Syiah ni, Sayyidina Abu Bakar ni dianggap mencuri khilafah. Syiah ni Abu Bakar tu dianggap mencuri. Padahal Abi Habaib Yaman ni banyak yang bernama Abu Bakar. Summa Umar pun ada. Boleh pula dituduh Syiah. Uthman pun ada. Jangan cakap tak ada. Ada. Kita cinta semua sahabat, lebih-lebih lagi Khulafaur Rasyidun. Summa Aliun, summa baqil asyara, lalu iaitu 10 yang sisa. Sisa 10 berarti ada 10, iaitu 10 sahabat yang mubasyaruna bil jannah, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk masuk syurga. 10 sahabat. 4 dia adalah khalifah yang tadi. Yang 4 tadi. So siapakah 6 lagi? Yang 6 lagi adalah yaitu Sayyidina Zubair bin Awam, Talhah, Abdul Rahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah. Ini adalah sisa lagi 6 daripada sahabat-sahabat yang telah dijanjikan jannah, dijanjikan syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata apa? Summa ba'da dzalika bainahum tafsidun, lalu terdapat perincian antara mereka, yang mana disebut dalam kitab Jauharatit Tauhid, iaitu dimulakan dengan Ahlu Badar, 280 berapa tu, lawan dengan 1000 kafir Quraisy, lalu Ahlu Badar Uhud, lalu Bai'atul Ridwan, dan ini terjadi khilaf. Dan antara mereka macam-macam lah perbezaan pendapat tersebut. Tapi yang penting mereka ini semua udul, mereka ini semua adalah umat-umat yang hebat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini kita kena hormat mereka, jangan kita ucap benda yang tidak baik terhadap mereka. Wa afdalul quruni qarnun nabi, sebaik-baik, seafdal-afdal kurun adalah kurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah seafdal-afdal kurun, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita dah tak dapat hidup zaman Nabi. Tak apa, kita doakan semoga Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang yang solihin, yang digolongkan termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya. Summa qarnus sahabati, lalu kurun sahabah. Summa alladhina ba'dahum, lalu golongan yang datang setelah mereka. Summa alladhina ba'dahum, lalu golongan yang datang setelah mereka, atau kurun yang datang setelah mereka. Wa hadhil ummatu afdalul umami, umat ini adalah umat yang paling afdal. Maksud dia apa? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dalam sabda Nabi SAW, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, lalu yang datang setelahnya, lalu yang datang setelahnya. Berhenti kat situ.
Berarti 300 tahun pertama ini dipanggil golongan yang terbaik, iaitu kurun atau generasi yang terbaik. Generasi yang disepakati terbaik. Sebab itu semua orang nak ngaku ikut kurun tersebut. Kurun itu dipanggil dengan kurun salaf. As-salaf. Dipanggil salaf. Yang datang setelah 300 kita panggil khalaf. Cuma hadiri wal hadirat hafizakumullah, janganlah kita nama salaf tu kita anggap dia tu salaf. Kan? Salaf tu generasi dah tak ada dah zaman sekarang. Ini salaf soleh ni tak ada. Salafus soleh dah tidak ada. Kita semua hidup di generasi khalaf dah, atau orang yang datang setelah salafus soleh. Jadi jangan hanya dengan labeling saya salaf, saya salafi, kita anggap dia ini ikut mazhab generasi 3 yang pertama. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana generasi 3, generasi pertama ini adalah suatu kurun yang lama, 300 tahun. Macam-macam ulama yang keluar pada waktu itu, hebat-hebat belaka. Jadi bukan hanya sempit pada nama salafi tersebut. Jadi jangan kita tertipu. Kerana apa? Kerana selain daripada para sahabat, kita tahu ada ulama tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mazhab. Kita tahu ada mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Thawri, Al-Auza'i, Daud Al-Zahiri, Al-Laythi. Ini semua ulama-ulama hebat. Dan selain dari itu, dari segi akidah ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka termasuk ulama salaf. Lalu setelah mereka juga, di zaman mereka juga ada dalam ilmu tasawuf Sari As-Saqti, Abul Qasim Al-Junaid. Siapa lagi? Banyak sekali ulama-ulama yang terkenal dalam berbagai fan ilmu. Jadi mereka ini bukanlah sesempit orang yang menamakan salafi itu, sesempit itu, tidak. Banyak mazhab dia, banyak cara mereka banyak. Dan ilmu mereka ini diturunkan, mazhab-mazhab mereka diturunkan kepada khalaf dan sambung menyambung sampailah kepada kita pada hari ini. Sebab itu ada ilmu kita panggil dalam ilmu tarikhut tasyri', ilmu fiqh ni kita panggil tarikh tasyri', untuk faham sejarah bagaimanakah ada mazhab 4 ni. Kan macam sekarang kita bermazhab 4. Oh, tak nak bermazhab 4. 4 ini bukan Rasulullah SAW, bukan Quran dan Sunnah. Kita cukup ikut Al-Quran dan Sunnah. Buat apa Rasul tak pernah ikut mazhab Imam Syafi'i? Maka kita jawab balik, wahai saudara, ingat Imam Syafi'i itu tak tahu hadis Nabi ke? Kita kata balik, orang yang bermazhab ni, imam-imam mazhab itu tidak tahu ke menilai Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih mengerti untuk memahami Quran Sunnah daripada orang yang klaim untuk tidak bermazhab ni. Sebab itu kita jangan terlalu mudah dengan labeling, tapi kita kena lihat fokus kepada ilmu yang disampaikan tersebut. Apakah inti dia? Apakah perbahasan dia? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini dipanggil sebagai afdalul ummah. Setelah 300 tahun, maka ulama khalaf. Dan itu adalah fitrah yang dijadikan oleh Allah SWT. Manusia ini semakin lama dia akan semakin turun dia punya kualiti dia. Ini yang ditakdirkan oleh Allah. Kita tak boleh nak buat apa dah. Contoh dia zaman sahabat, zaman Rasul, zaman sahabat. Para sahabat ni hafal Quran ni tak payah dengan mushaf, tak payah dengan apa, dah hafal terus. Dengar Nabi sabda, dengar Nabi baca, terus hafal, lekat. Kan? Zaman sahabat, zaman tabi'in pun sama. Setelah dijadikan mushaf, mereka menghafal Al-Quran, hafal. Mukri' qiraat sab'ah. Hadis, mereka hafal banyak hadis. Mereka meriwayatkan. Riwayat dengan riwayat ni generasi dia dengan cara hafazan sangat kuat. Otak-otak mereka ni lebih kuat daripada kita punya komputer ni. Kita baru tera, dia orang lebih dari tera, tuan-tuan. Ini fakta yang terjadi. Akan tetapi mereka sedar bahawa generasi ini makin lama makin lemah. Maka mereka mula mentadwinkan, menulis Al-Quran, menulis kitab, menulis hadis dan lain-lain. Kita panggil kodifikasi hadis. Kan? So, jadi waktu itu banyak mujtahid lagi. Jadi daripada 40 mujtahid di kalangan sahabat, tak semua, 40 saja dari 200,000 sahabat,
Yang boleh berijtihad tu hanya 40. Hari ini jangankan sahabat, tuan-tuan, sahabat-sahabat kita ni baca Quran pun belum tentu lancar. Sikit-sikit, kita buat apa nak ikut tu, kita Quran sunnah tu. Padahal baca Quran sunnah pun dah tak betul. Ni faham hadis pun tak betul. Boleh kata tak nak ikut ulama, ulama tak masum, ikut Nabi yang maksum. Bayangkan zaman sahabat 40, turun setelah sahabat tinggal 12, setelah tabi'in tinggal 4, tuan-tuan. Ni mazhab fiqh. Jadi manusia tu macam tu. Zaman setelah itu khalaf tu semakin lama semakin lemah, semakin lama semakin lemah. Imam Nawawi ni kira hebatlah, karang kitab berjilid-jilid. Kan Imam Nawawi hafal Quran, hafal hadis, tapi masih mazhab Imam Syafi'i. Turun lagi sampai ke zaman Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia juga selain hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab, tapi dia masih ikut apa ijtihad Imam Nawawi. Cuma dia elaborate dan dia perlu kepada ijtihad dan tarjih, kita panggil tarjih ni nak bagi pendapat yang paling rajih. Tapi dia dah cukup well equipped. Ni. Lalu turun datang setelah dia ulama-ulama Melayu yang dulu hebat-hebat, Syekh Arsyad Banjari, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Wan Ahmad, karang kitab tebal-tebal, tuan-tuan dan puan-puan. Syekh Abdul Rauf Singkil, karang kitab tebal, kitab fiqh dia masih manuskrip. Mereka ini lebih kepada apa? Menyambung lidah sahaja. Walaupun mereka ini hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab. Pada hari ini, tuan-tuan, kita ni belum tentu, Quran pun belum tentu hafal betul-betul. Paling-paling ada hafal, ada sijil syahadah. Nak jadi imam tarawih pun kadang tak berani, kan? Kalau ada yang hafal jadi imam tarawih, itu pun bila disuruh ijtihad terhadap Quran dan sunnah, dia tak dapat mampu. Dia hafal lah Quran, hafal, boleh jadi imam, tapi tidak mampu untuk berijtihad. Ini adalah fakta dia. Lalu disebut oleh imam di sini, fahaza sardu aqidati ahli iman. Maka inilah paparan akidah ahli iman yang dia bacakan ini. Maudu'atan, yang dikarang, yang dibuat, yang disusun, liman arada ta'limaha lin nisa'i wasbyan, yaitu apa? Yang dibuat disusun bagi orang yang hendak mengajarkan akidah kepada para wanita dan kanak-kanak. Dia buat ini untuk diajarkan kepada para wanita dan kanak-kanak. Masunatan an syubahi ahli zaighi wal khidlan, supaya terjaga daripada syubhat golongan yang menyimpang dan rugi. Iaitu apa? Supaya terjaga. Akidah ini dikarang apa? Supaya terjaga daripada syubhat golongan yang menyimpang dan rugi. Supaya apa? Kita ni, anak-anak kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalian semua jagalah diri kalian dan anak-anak kalian daripada api neraka. Ini dalam ayat Al-Quran. Jadi kita ajarkan akidah ini, tujuan dia apa? Untuk menyuruh, untuk menjaga anak-anak kita, isteri-isteri kita daripada api neraka, daripada kesesatan, daripada pemesongan. Itu kita ajarkan akidah ini. Khaliyatan an takririd dalili, dan juga apa? Iaitu dia itu bersih, bersih daripada pengulangan dalil wal burhani dan hujjah. Jadi kerana kalau kita belajar kitab-kitab yang besar, kalau tuan-tuan nak kitab Ummul Barahin, saya boleh ajar. Ummul Barahin itu akidah sughra. Itu kami di Morocco dulu nak ngaji kitab tu kena hafal dulu. Tak hafal tak boleh ngaji. Sampai macam tu. Tapi di Malaysia ni saya suruh UIA budak-budak hafal, seorang pun tak ada yang nak hadir. Kalau saya wajibkan syarat nak mengaji kena hafal, seorang pun tak ada yang nak mengaji. Sebab semua malas menghafal. Ini fakta pada hari ini. Ini saya kata generasi makin lama makin teruk. Dulu generasi kami ke atas saya dan ke atas, Alfiyah Ibn Malik tu wajib hafal. Kalau pergi di Darul Mustafa di Yaman, wajib hafal Quran, Alfiyah Ibn Malik dan Riyadhus Salihin. Kalau pergi di Morocco, Qarawihin, semua kitab matan wajib hafal selain Al-Quran. Hari ini kita kat Malaysia, kat pondok kat Malaysia ni dah tak ada dah nak hafal ni. Kesian kalau kita paksa hafal budak-budak, tak hafalnya lah. Budak-budak tak hafalnya lah. Ini masalah dia kita. Generasi semakin lama semakin teruk, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu dia kata
Antakril dalil. Nak dalil ada dalam kitab tu. Kitab kita belajar kitab fiqh tak ada dalil Ustaz. Ni tak ada. Ada dalil. Qabalahallahu bil qabul. Semoga Allah SWT menerimanya dengan qabul wa ridwan dan keredaan. Wa athafa abdahul ba'isal munkasra bil afwi wal ghufran. Iaitu semoga Allah SWT menerima dan meridainya, dan Allah menganugerahkan hambanya yang sakit patah jiwanya ini dengan kemaafan dan keampunan. Walhamdulillahi ala tawalil fadli wal imtinan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin walhamdulillahi rabbil alamin. Intahat, selesai akidah Syekh Sayyidi Abdul Qadir Al-Fasil Fihri. InsyaAllah pada bulan hadapan kita tukar kitab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.